Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam channel kegemaran korang, Warisan Garage. Baik, pada episod kali ini, seperti biasa kerja-kerja overhaul masih lagi berjalan lah enjin 4G15 port on turbo. Cuma pada kali ini saya nak completekan pemasangan enjin ni, dan seterusnya dalam episod ni juga saya nak masukkan enjin tu ke dalam body lah, masukkan enjin dalam kereta. Okey, seperti mana yang korang tengok ni, saya tengah cuci head gasket untuk enjin ni. Saya sebenarnya cuba untuk reducekan kos customer untuk guna sebuah gasket ni. Walaupun terdapat beberapa perbincangan dalam grup mekanik yang mana head gasket metal ni cuma dia boleh pakai sama ada dia boleh pakai balik ataupun tak. Ada setengah pendapat mengatakan gasket metal boleh diguna balik. Ada setengah pendapat kata tak boleh. Tapi kalau mana yang kata boleh pakai tu, kita perlu buang semua bekas-bekas gasket silen yang dah digunakan sebelum ni. Okay? Lepas tu kita kena buang semua ribet gasket tu yang maksudnya kita dah pakai lah. So dalam kes ni saya cuba untuk tak buang ribet tu, sebab saya berpendapat gasket ni baru pakai 3 bulan lepas kan. Cuma perlu buang saja bekas-bekas silen lama yang ada dekat gasket tu. Baik, saya cuma gunakan petrol dan juga berus periuk untuk buang semua bekas-bekas gasket silen tu. And then dah bersih, so kita sembuhkan copper spray macam korang tengok ni. And then kita tunggu dia kering sikit. So nanti masa kita pegang hujung gasket tu, so gam copper tu tak melekat pada tangan kita. So nanti takut dia terkopik nanti dah kita kena semua balik. Ok, so kita letakkan macam biasa gasket ikut kedudukan lubang pada blok dan terus masukkan head macam ni. Tapi sebelum tu make sure permukaan head tu dah dicuci bersih lah, tanpa sebarang habuk ataupun benda asing yang masih lagi tersisa. Seterusnya bila kita dah bersihkan benda-benda masuk semua, kita ikat lah skru ikut spek. Baik, biasanya saya ikat ikut step, depend pada spek top. Max stock untuk skru head standard dalam lebih kurang 73 Nm ataupun 53 foot-pound. Since stock range saya ada cuma bacaan foot-pound dan juga kilogram force per meter, saya mulakan dengan 25 foot-pound lah. Seterusnya ikat 40 foot-pound dan akhir sekali 53. Macam korang tengok ni adalah second step. Lepas tu baru kita teruskan dengan third step lah. Third step tu lebih kurang dalam 53 foot-pound ataupun 73.2 Nm. Alright. Baik, skru head ni dia ada lain sikit dengan skru head 4G1 yang biasa, sebab dia punya skru jenis pakai Allen key size 8 dan dia punya thread pun lebih tebal sikit, seagak dalam 1.5mm kot. So ikut kata owner, bloknya adalah blok Saga 8 buff Magma. Jadi skru dia pun agak tebal sikit dari asal 4G1 12 buff yang biasa lah. Ok, so dah siap top skru head, kita boleh pasangkan crankshaft, kita bagi dia minyak semua. Lepas tu kita pasangkan rocker arm, atau dalam bahasa Malaysia dia aci sesondol dengan lengan jumplang ataupun batu lah, rocker kan. Oh ya, lupa satu, kalau kita pasang rocker arm ni, make sure kedudukan semua piston berada kat tengah-tengah. So tujuan dia adalah untuk elakkan valve dengan piston bercumbu-cumbuan. Berentam lah. Okay, kalau tak nanti habis bengkok, kena 2 kali buka pasang lah. So nanti dah rugi masa. So rocker arm ni dia punya torque dia macam korang tengok tadi 32 Nm untuk enjin 12 valve lah. So untuk pengetahuan korang, cam yang dipakai ni adalah cam buatan Powzone berdurasi 272 degree. Nantilah kalau ada masa nanti saya akan explain apa benda durasi tu ataupun duration camshaft tu. Dia ada cara dia. Baik, dah settle pemasangan head dan tak ada apa skru lagi yang perlu kita ikat. So the next step, kita boleh pasang timing belt lah. So macam biasa kita set dulu marking. Untuk jenis cam pulley adjustable ni, dia punya marking dia ada pada yang bertanda tu. Dia ada 2 tau, atas dengan bawah. Yang itu cuma untuk reference aja, tapi yang sebetulnya pada yang sebelah yang marking yang saya dah set tu. Ok, so kita dah pasang timing belt. Ini kita dah boleh longgarkan dia punya skru tensioner. Tapi kita jangan lupa untuk tegangkan dia sikit. Dia memang biasa macam tu. So ikatlah pakai torque wrench. Ikut korang lah, kalau nak ikat pakai torque wrench boleh. And then dah ikat timing belt ni, kita jangan lupa untuk pusingkan 2 kali pusingan crankshaft. Okay, ataupun 720 darjah bagi make sure tak ada valve yang berlanggar lah, tak ada sangkut apa-apa. Okay, dah settle. Seterusnya kita buat valve clearance lah, macam yang korang tengok ni.
So sebenarnya lebih senang buat pada enjin belum dipasang dekat kereta lah, sebab kita tak perlu nak bongkok. Kalau kereta tu rendah ataupun kereta tu terlalu rendah lah, kita kena jack kan, agak leceh lah macam tu. So baiklah, untuk enjin 4G Meizu ni kebanyakannya yang bersingle cam clearance dia adalah lebih kurang 0.09 bagi valve intake dan juga 0.17 mm bagi valve exhaust. Tapi since filler gauge tu tak ada nombor dalam spek, so kita kena pakai 0.1 mm dan juga 0.15 mm. Okey, kenapa intake lebih rapat clearance dia berbanding dengan exhaust? Baik, bahagian valve exhaust adalah bahagian yang terpanas pada komponen head tu. Jadi dia akan expand lebih daripada valve intake. Jadi apabila dia expand ataupun kembang lah lebih tinggi, maka jika kita set clearance tu terlalu kecil pada exhaust nanti, dia akan menyebabkan valve dan mata rocker arm tu jadi rapat. So bila rapat, berkemungkinan valve exhaust tu tak akan tertutup dengan rapat, dan juga dia boleh menghauskan cam loop tu sebab dia terlalu ketat kan, dia terlalu rapat. Cam loop tu yang kalau korang nak tahu adalah bujur telur yang korang nampak pada batang cam tu, ada macam bentuk bujur kan. Benda tu nanti dia akan haus lah. Okay, so dia punya setting ni dia kalau dulu masa saya belajar dia ada dua cara lah, tapi saya tak mention lah dalam video ni sebab cara dia agak leceh sikit. Kita nak kena tengok kedudukan nombor 1 dengan nombor 2 silinder tu kan. Tapi dulu masa saya belajar agak pening juga, cikgu saya ajar dulu. So bila kita balik refer manual, rupanya senang je. Kita cuma set ikut pada marking asal timing belt, and then kita set nombor 1, 2 dengan macam yang korang tengok tadi lah dalam service manual tu, and then kita terbalikkan dia 180 degree pusingan cam tu, baru kita adjust yang untuk valve lain pula. Seperti yang korang tengok dalam tu. Saya nak bagi tahu pun saya tak ni kan. Saya pun sampai sekarang saya buat still lagi ikut service manual. Tapi cara dia macam tu lah. Apa-apa kita kena refer pada service manual. Yelah, dia penting sebab kita nak tahu dia punya berapa spek ikut asal manufacturer punya setup kan. Baik, dah selesai kita set valve clearance. So kita dah terus boleh pasang valve cover. Alang-alang tu pasang je lah terus kan. So mula-mula saya nak ikat pakai torque wrench juga, tapi torque pun sama lebih kurang macam torque Isam, lebih kurang dalam 4 Nm ke 5 Nm, tapi malas lah saya nak asalkan diikat dah dapat ketat tu okey lah. Janji kita ikat tu jangan sampai dia terus koyak, nanti susah pula kan. Ok, next bila dah apa semua settle, kita masukkan cover timing belt yang belah bawah. So senang kalau kita ikat masa enjin tengah dekat luar ni kan. So ni skru dia lebih kurang dalam 4 Nm. Ini saya saja je nak ikat pakai torque wrench kan. Kita nakkan dia punya feeling tu buat kerja macam mana. Alright, so the next step bila kita dah pasang cover tu, so kita dah boleh terus pasang intake manifold lah. Macam apa benda lah, adjust sana, adjust sini, adjust sini. Sebab ya kita nak bagi angle tu nampak. Kalau tak nanti korang komplain tak nampak. Ok, macam ni korang tengok lain ni dia punya intake. Intake dia ni jenis intake custom yang mana ikut cerita owner, dia ambil dari intake 4G63 turbo. Lepas tu dia mod pada bahagian flange intake tu untuk fitkan pada enjin 4G1 ni. Saya pun kalau boleh teringin lah juga nak pakai intake macam ni kan, tapi harga dia pun agak keras juga. Baik saya buatkan benda lain kan. Baik, untuk belah atas saya cuma dapat ikat pakai spanner biasa. Cuma belah bawah tu lah saya dapat bagi dia torque lebih kurang dalam 23 Nm. Okay, boleh lah tu asalkan gasket tu tak terlalu, maksudnya nanti kalau kita ikat terlalu kuat, sebab dia pakai gasket kertas bukan besi. So nanti kalau kuat, nanti gasket kertas tu boleh koyak kalau kita over tighten lah kena kita. Ok, 23 Nm kita ikat. Ini saja je. Kalau kita ikat pakai spanner biasa pun boleh kuat kan. Ok, the next step nanti kita masukkan thermostat housing. So step sama je, tapi jangan lupa sapu gam sikit je bagi dia bagi betul-betul secure lah dia punya kekuatan ikat tu kan. Baik, dah settle semua. Sekarang ni kita dah boleh prepare untuk masukkan enjin dekat dalam chassis lah. Alright, so the first step dulu kita kena buka dia punya holder enjin pada stand ni, and then kita pasangkan
hanger tu macam yang korang tengok yang saya ikat pada rantai crane tu, ataupun biasa orang panggil crane ni anak gajah tau. And then kita sambungkan dengan rantai crane macam korang tengok ni. Okay, satu saya sambung dengan crane, satu lagi saya sambung pada bracket engine mounting lah. Kalau korang tengok kat crane tu, saya ada sebiji pala merah tu, nama dia engine leveler. Okay, function dia, kita tak payah nak ubah kedudukan engine tu dengan cara slidekan rantai pada cangkuk anak gajah tu. Kita just pusingkan skru bagi engine tu ikut kedudukan yang kita nak. Alright, dah ikat anak gajah ni, kita turunkan engine dari stand, dan then kita pasangkan rear cover, and then double check sekali rear flywheel housing tu sebelum kita pasang flywheel. And then ikat ketatkan, naya pula leaking kat situ, nanti habis kena turun gearbox pula kan kalau kita nak check balik. And then kita pasangkan flywheel, lepas tu kita jackkan engine semula, lepas tu kita masukkan clutch. Okay, make sure permukaan flywheel tu bersih lah. Ikutkan pasang clutch ni pun dia kena ada center alignment tool, tapi saya malas nak beli, so saya just berpandukan pada mata je lah. Malas je nak ikut betul-betulnya kan. Baik, torque screw untuk clutch ni pun saya pakai torque wrench lah. Dia punya torque dia lebih kurang, saya ikat 22 foot pound. Okay, dia tak perlu kuat sangat pun sebenarnya. Janji dia dapat hold clutch tu dengan cantik, okey dah. Baik, dah settle semua, kita jack balik engine, lepas tu kita tolak pergi dekat kereta. Tapi sebelum tu kita kena make sure tak ada halangan yang boleh memeningkan kepala kita masa kita nak masukkan engine tu ataupun kemudian hari. Contoh macam kompresor aircon kena alih ke belakang sikit, gearbox kena angkat sikit supaya engine nanti senang nak masuk. Okey, nak masukkan engine sorang-sorang ni pun agak susah juga, sebab kita kena buat sendiri, tak ada helper yang nak tolong pegangkan ke apa. Semua kita kena buat sendiri. Tapi tak apalah, masa ni kita uji lah tahap skill kita kan, mana kita buat kerja sorang-sorang, betul tak? Stand merah yang korang tengok tu macam-macam engine dia angkat tu. Termasuk engine Skyline, engine RB20 je pun. Bukan RB26. Boleh lah tu, jadilah. Okay, kalau korang pasal dalam 2-3 minggu ni ada sebiji Cefiro A31 warna pink yang buat barrel tampal emblem Myvi tu. Engine dia saya yang buat, tapi dengan owner lama. Owner lama tu abang saya. Bukan owner baru ni. Owner baru ni dia sikit. Alright, lupakan je lah kisah lama tu kan. Ada macam kau tengok dalam gambar tu. Itulah Cefiro pink tu yang saya buat tu. Viral terus kan. Okay, so yang macam korang tengok ni agak terkial-kial juga lah nak buat seorang. Kita nak bagi dia center apa semua. So yang macam saya cakap, engine leveler yang korang palang warna merah yang korang tengok tu, itu memang banyak betul yang membantulah. Dia nak bagi engine tu kedudukan macam mana yang kita nak kan. So kita masukkan ni, kita turunkan sikit-sikit, and then kita slide in masuk dekat dalam gearbox. Dia slide in dekat dalam gearbox tu bukan kita terus boleh paksa apa semua. Maksudnya kita kena cangkukkan skru, kita ikat perlahan-lahan sampai center input shaft pada gearbox tu masuk pada spline clutch tu. Saya biasa buat macam tu je, tapi kita kena hati-hati, make sure clutch tu betul-betul tegak dengan input shaft. Kalau tak, nanti kalau kita paksa, boleh takut dia punya center spline tu dekat bahagian housing center plate tu takut boleh patah. Pernah juga saya jumpa kan. Tapi so far saya buat tak ada lah. Kita make sure dia punya center tu betul-betul okey, baru kita boleh ikat dia. Alright. Kita apa benda lah, kita tengok. Buat kerja sorang-sorang. Aduh. Kau tak main datang tolong. Baik, Alhamdulillah engine pun dah settle masuk. So kita tinggal ikat mounting pada mounting engine tu. So gearbox tak payah sebab gearbox kita tinggal dalam kan. Okay, kita ikat, lepas tu kita lepaskan yang palang merah tu lah, ataupun engine leveler tu. Dan kita dah boleh tarik keluar engine crane tu. Alright. Baik, engine pun dah siap masuk, mounting pun dah ikat. Okay, so kita dah boleh lah teruskan pasang benda-benda yang sepatutnya lah, macam starter ke distributor ke apa kan. Okay, so kalau korang keluarkan engine ni tanpa keluarkan gearbox, sebenarnya leceh dia sama je macam korang keluarkan dengan gearbox sekali. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab actually masa kita buka barang-barang tu, kiraan masa lah lebih kurang je. Contoh kalau kita nak keluarkan engine saja tanpa gearbox, macam-macam benda kita kena buka sebenarnya. Okay, puli tepi tu lah especially kan, sebab kita nak tolak engine tu ke keluar sikit. Okay, and then setengah engine tu kita kena buka intake sebab dia tak lepas. Tapi lagi daripada dia punya bagus dia, dari segi penjimatan tu
kita tak payah nak tukar minyak dia nanti kan, sebab minyak dia kita kena buang tu semua. And then kalau ada kereta yang kena buka gas kompresor aircon, kita tak payah nak top up gas aircon. Okay, so macam tadi saya dah pasang starter, saya dah pasang distributor, lepas tu dengan lain-lain komponen. Macam sekarang ni kau tengok saya pasang alternator dengan juga power steering pump lah. Kita pasang je tapi tak terus ikat, sebab nanti kita nak masukkan dia punya belting. Ikut setengah orang lah kerja dia, tengok macam mana. Kalau macam saya biasakan siapkan part yang mana kita nampak dulu kan. Contoh kalau kita ada dekat bawah, kita bawa dekat bawah. Kalau kita ada dekat atas, kita bawa kat atas lah. Okay, so the next part is the best part lah. Kita masukkan turbo yang kita dah buka ni. So turbo yang dia pakai ni adalah turbo T204 daripada Triton ke, saya tak ingat lah, Triton ke atau apa. Tapi masa pasang ni sorry lah, tak perasan memori card habis. So yang ni saya dah ikat turbo tu. So barulah nampak kereta sikit kan. Barulah shock tengok macam ni. So ini belum complete lagi ni. Okay, so the next step, macam saya cakap tadi, malah kita dah setting bawah, kita buat yang belah bawah lah. Okay, kita pasang main pulley. Okay, main pulley belah bawah. Agak leceh juga kalau kita nak set up kamera pada dekat belah bawah ni kan. Yang ni saya ikat pakai tangan, tapi jangan korang jangan ingat saya tak ikat langsung. Saya ikat, cuma saya tak masukkan dalam kamera je. Bukan malas, kita leceh nak set up kamera dekat belah bawah ni. Sempit kan nak adjust dia punya lampu. Kalau tak mana nampak apa. Ni dengan lampu LED lagi, dengan lampu apa semua kan, dengan lampu handphone lagi. Okay, so next kita pasangkan dia punya downpipe punya nut size 17 2 biji. Lepas tu kita ikat. And then jangan lupa, since engine ni dah pakai turbo, dia punya pipe return turbo pun jangan lupa ikat. Kalau tak nanti masa start habis banjir minyak hitam dekat bawah tu. Sebab pressure yang keluar pada turbo ni pun boleh tahan juga. Okay, so dah settle situ, kita buat yang belah tepi semualah. Kita ikat water pump pulley semua. Okay, ni tak boleh nak ikat habis lah, sebab tak ada belting kan. Macam korang tengok tu, saya masukkan tensioner aircon tu terbalik. Tapi pelik, kenapa dia macam ke belakang sikit kan, bila kita nak masuk belting macam sengit. Rupanya terbalik. Aduh, dah lah terpaksa buat 2 kali punya kerja. Okay, so next kita masukkan belting semua, make sure dia okay. Dan kita ikat water pump punya pulley lah. Okay, bila kita dah tahu, ada check belah bawah tak ada apa yang perlu dipasang lagi, so kita dah beralih kepada belah atas. Kita pasang komponen-komponen sepatutnya. Macam ni saya tengah pasang fuel rail. Okay, ini fuel rail ni dah modified sikit, sebab injector dia dah pakai injector track. So kedudukan dia bukan macam kedudukan asal lah. Saya ambil injector dia kena modified fuel rail ni, sebab track punya ni dia pendek sikit. Track punya injector ni, dia kalau yang injector biasa tu kan dia gemuk, dia panjang sikit kan. Ni dia agak payah sikit lah. Baik, dah ikat fuel rail. Kita masukkan dia punya flange kepala pipe minyak tu, dia yang daripada fuel filter tu. Nanti kalau boleh lah owner ni upgrade yang guna steel braided ni, barulah dia nampak kemas sikit kan. Betul, fuel filter pun pakai fuel filter yang jenis washable yang racingnya, barulah dia nampak kemas kan. Okay, so the next step kita masukkan radiator. Nak masukkan radiator pun sebenarnya agak sempit juga, sebab kipas dia dua-dua duduk depan. Kalau sepatutnya kalau enjin yang turbo ni, satu kipas duduk belah kondenser, satu kipas dekat radiator. Tapi tak apalah, ikut setup mana-mana, janji boleh masuk cun-cun dah lah. Okay, so kita ikat macam biasa. Radiator ni jangan bagi dia bergegor, dah lah. Okay, dan kita masukkan hose bawah, ikat. Dan lepas tu dah ikat hose bawah, kita ikat pula hose belah atas. Okay, ikat hose ni jangan terlalu kuat. So kalau terlalu kuat nanti dia punya boleh menyebabkan dia pecah lah dia, ataupun dia koyak. Okay, tak kira lah yang korang pakai getah biasa ataupun getah silikon pun sama. Okay, and then kita masukkan pipe outlet turbo yang pergi ke intercooler yang duduk belah atas tu. Okay, make sure ini pun ikat juga. Kalau kita tak ikat, nanti bila boosting cabut, pecah bukan pecah, kemek bonnet. Jangan buat hal. Yelah, sebab dia duduk atas tu kan. Kalau dia duduk belah bawah, tak apa. Kalau dia terbuka, dia ke bawah. Okay, and then kita masukkan piping blow off tu pada ni. Okay, ni
saya dah beritahu dia next time nanti upgrade lah size pipe ni pergi ke 3 inci. So sebab kalau saya macam ni, tebur dia terlalu cepat sangat spool. Tebur dia dah kecil. Kalau dengan size pipe macam ni, dia memang akan spool sentiasa. Pun nanti tebur tu cepat penat lah. Okay, so kita dah bolehkan isi minyak. Tuang minyak ni saya pakai minyak engine diesel. Dia tebal sikit sebab kita dah buat clearance kan. So clearance dia dah besar, so dia tebal, kita pakai minyak yang tebal lah. Baik, dengan ini berakhirlah episod kali ini. So kita jumpa pada episod akan datang, yang mana saya akan cuba start dan tengok apa masalah yang terjadi lah. So harap tak ada masalah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, bye. Jangan lupa like, share and subscribe.